بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita terus bersama Al-Quran, terus ingin mendapat hidayah, panduan cahaya permata daripada Al-Quran. Dan pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji halaman 195 hingga 199 yang telah pun kita ikuti selama 5 hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq Sahimi dan Mudir Pusat Pengajian Baitul Hikmah Ipoh. Selamat datang Ustaz ya. Ahlan wa sahlan. Ya, ini kali pertama kita di sini. Dan bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah kita ada tetamu istimewa hari ini. Insya-Allah kita boleh dapat kita ambil istifadah pada hari ini. Ya, alhamdulillah insya-Allah. Ya, jadi bagi tuan-tuan yang berada di online teruskan untuk share, untuk berkongsi di Facebook masing-masing dan kita doakan agar apa yang telah kita belajar 5 hari ini dapat kita ulang kaji. Dan ulang kaji ini bukan sekali sahaja, sebenarnya kita berkali-kali, malah apabila kita ingin menuju pada Ramadan nanti. Sebenarnya Ramadan adalah bulan ulang kaji. Sebenarnya Nabi bertadarus ya bersama dengan Jibril, dan itu adalah bulan untuk melihat balik ya, memetakan balik, menyusun balik apa yang ada dalam hati pemikiran agar ia menjadi bekalan takwa sepanjang tahun selepas daripada bulan Ramadan. Jadi pada hari ini kita akan mulakan dengan melihat kepada halaman 195 di mana apabila kita melihat kepada perjuangan Tabuk ataupun perang ya, pada waktu ini diingatkan pada surah Taubah di pertengahan ini tentang satu kumpulan manusia yang terbongkar ya, dan pada ayat ke-49 itu Allah menyatakan tentang istilahnya taftinni ya, iaitu ada kaitan dengan ala fil fitnah saqatu. Perkataan fitnah itu digunakan dalam ayat 49. Kita baca dahulu ayat 49 ini sebelum kita kembali kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan fitnah. Adakah fitnah sama macam dalam bahasa Melayu yang katanya tuduh orang sesuatu yang dia tak buat, ataupun berbeza. Kita baca dahulu ayat 49 surah At-Taubah halaman 195. Silakan Ustaz Tir. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Dr. Fazrul, yang berbahagia Dr. Syafiq selaku tetamu kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan memulakan bicara kita dengan ma'akhairil kalam, dengan sebaik-baik kata-kata ialah Al-Quran Karim daripada ayat 49 surah At-Taubah. Sama-sama kita menghayatinya, moga-moga kita mendapat rahmat dan istifadah pengajaran daripada ayat yang kita baca ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا
wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat ke-49, dan di antara mereka ada yang berkata, berilah aku keizinan untuk tidak pergi berperang dan janganlah engkau menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya neraka jahanam itu meliputi orang-orang yang kafir. Mari kita sama-sama melihat kepada apakah maksud di sebalik ayat ini, apakah peristiwanya yang kita ingin ambil pelajaran untuk kita pada tahun ini menjadi panduan dalam hidup kita. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Ustaz Azrul, al-Fadhil Ustaz. Insya-Allah taala berdasarkan kepada ayat 49 daripada surah Taubah, kita dapat melihat Allah Azza wa Jalla menyebut wa minhum man yaqulu dhanli wa la taftinni. Di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, izanli, berikan keizinan kepadaku. Izin di sini adalah berikan izin kepadaku untuk tidak ikut sertai perang. Tak payah pergi perang. Okey, untuk tidak ikut perang. Yang perang adalah perang Tabuk. Wala taftinni, dan wahai Rasulullah, supaya tidak aku jatuh kepada fitnah. Maka para ulama tafsir menyatakan bahawa fitnah yang mereka takut dan khawatir untuk jatuh itu adalah fitnah terhadap wanita Rom yang akan dihadapi oleh orang Islam dalam peperangan Tabuk, yang dikatakan mereka adalah wanita-wanita yang cantik. Maka orang-orang munafik ini konon-kononnya nak menjaga iman mereka, dia kata kami kalau ikut pergi perang juga nanti kami terfitnah dengan kecantikan mereka. Jadi baik kami duduk sini, tak payah pergi. Oh gitu. Okey, begitu. Maka ala fil fitnati saqatu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan ala fil fitnati saqatu. Sebenarnya mereka itu sendiri telah jatuh kepada fitnah. Dan apakah makna fitnah? Kalau kita merujuk kepada teks ataupun terminologi dalam bahasanya, maka para ulama lughah seperti Gharib Al-Asfahani rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Azhari rahimahullahu taala mengatakan bahawa perkataan fitnah daripada kata fa ta nun, fa ta dan nun. Dan kebanyakan penggunaan fitnah ini adalah mengenai ikhtibar atau imtihan, iaitu ujian atau cubaan kepada mereka. Maka di dalam makna ini, kalau kita maknakan dengan perkataan itu, mungkin maknanya boleh jadi iaitu seperti dengan makna itu ujian kepada mereka. Tetapi ulama mengatakan di dalam Al-Quran perkataan fitnah juga boleh bermakna ismun, iaitu dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum, dalam surah Al-Hadid, iaitu akan tetapi kalian telah melakukan dosa, wuqu'u fil maksiyah, jatuh kepada maksiat. Maka di dalam ayat ini perkataan fitnah itu memberikan makna juga dosa. Artinya apa? Kamu takut jatuh kepada dosa terhadap wanita, tetapi sedangkan kamu telah jatuh kepada dosa kerana mengingkari perintah Rasul untuk pergi berjihad. Okey. Jadi kamu sendiri telah jatuh kepada dosa itu. Dan begitu juga, walaupun begitu, dalam makna fitnah yang sebagaimana Ustaz sebut tadi, orang kita kadang-kadang gunakan fitnah, hang fitnah aku, kamu fitnah saya. Tak sama itu bukan dengan makna seperti ini. Walaupun di sana ada ayat di dalam Al-Quran, fitnah juga boleh datang dengan makna ihraq, iaitu membakar. Sebagaimana dalam suratul Buruj, Allah Azza wa Jalla menyebut innal ladzina fatanul mu'mina wal mu'minat, mereka yang telah membakar ashabul ukhdud, fatanul mu'mina wal mu'minat. Boleh juga fitnah itu dengan makna kufur ataupun syirik. Sebagaimana Allah Taala firmankan di dalam suratul Baqarah, Allah Taala sebut waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sampai tidak berlakunya kekufuran dan kesyirikan. Begitu. Jadi dan mungkin yang hampir sama dengan yang orang kita selalu gunakan, iaitu makna yang boleh kita maknakan juga, iaitu khilafat, iaitu perpecahan sama. Mungkin fitnah yang dikata kamu fitnah saya, menjadikan hubungan itu berpecah. Umat Islam berpecah. Dan itu juga diambil daripada firman Allah Azza, yabghunakumul fitnah. Orang-orang munafik itu selalu melakukan sesuatu yang menjadikan mereka nak jadikan umat Islam pecah belah. Saya rasalah yang paling dekat nak digunakan oleh masyarakat kita yang itu. Itu yabghunakumul fitnah. Mereka inginkan perkelahian umat Islam dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Adapun dalam konteks ayat ini, kita boleh maknakan sebagaimana para ulama tafsir mengatakan bahawa fitnah ini adalah wuqu'u fil ma'siyah, iaitu jatuh kepada maksiat. Maka mereka konon-konon nak jaga iman, tak nak tengok orang perempuan yang cantik,
nak jaga iman mereka. Tetapi sebenarnya dengan mereka memberikan alasan untuk tidak ikut peperangan itu merupakan suatu fitnah ke atas mereka, iaitu jatuh mereka kepada kemaksiatan dalam mengingkari perintah Nabi sallallahu alaihi Baik, wasallam. terima kasih ucapkan pada Dr. Syafiq. Antara pelajaran dekat situ kena jaga-jaga percakapan kita ni ya. Pasal kalau kita cakap macam baik kan, tapi rupanya dapat detect, rupanya dapat dikenal pasti dalam percakapan itu macam nak tunjuk baik tapi sebenarnya pemalas kan. Okey, penakut, pengecut, dan ini perkara yang kita ingin sama-sama belajar apabila kita nak melaksanakan. Yang penting berjuang beramal kan. Kadang-kadang perkataan yang kita ucap itu dapat ditangkap oleh orang yang tajam. Betul. Ya, ada basirah itu dia nampak bahawa sebenarnya dia ini nak mengilat dan mengelak ya, dan inilah yang dibongkarkan oleh Allah banyak di dalam surah At-Taubah terhadap kumpulan munafik. Betul. Ini Ustaz ya. Baik, ini adalah antara perkara yang kita ikuti pada halaman 195 dan kita ingin teruskan lagi ya pada halaman 196 di mana orang-orang munafik ini adalah antara orang yang suka menyatakan perkara-perkara yang tidak benar ya, ataupun suka bercakap perkara kalau di depan Nabi itu nampak cantik dia semua ya, tapi di belakangnya tu macam-macam. Jadi salah satu daripadanya adalah ayat yang ke-61 yang kita ingin lihat bersama, apabila mereka ada di kalangan mereka yang menyatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarinya. Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat yang ke-61 dan kita akan lihat apakah budaya munafik yang kita kalau boleh tak nak berlaku dalam diri masyarakat kita, dan kita nak lihat contoh pada tahun 2021 2022 ini nanti selepas kita baca ayat 61. Silakan Ustaz Tir. Baik, insya-Allah kita nak terus baca ayat 61. Rupanya perkataan fitnah dalam Quran banyak tapi membawa maksud yang berbeza. Maka jangan bila nampak fitnah tu kita nampak satu je. Mana memerlukan kepada tafsiran supaya dapat kita memahami ya. Itu yang ada orang tersilap Ustaz, yang apa al-fitnah asyad min al-qatl kan. Jadi dia kata jangan tuduh orang, itu berarti dia bawa dalil itu kan. Kena rujuk Dr. Syafiq dulu lah. Mana ada masuk dosa, ada yang masuk ujian, ada bala dan sebagainya. Baik, sama-sama kita baca ayat 61 pula untuk kita dapat menelusuri pula akan makna-makna yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 61. Dan di antara mereka orang munafik ada orang yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarinya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman pada Allah, mempercayai orang-orang mukminin dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Ini adalah salah satu daripada sifat orang munafik pada waktu dahulu yang kita harapkan juga sifat ini tidak sampai pada kita Ustaz ya, iaitu menyakiti Nabi, yu'dzunan Nabi ya, dengan menyatakan huwa udhun. Boleh tak Ustaz ceritakan apa konteks ayat ini, dan zaman sekarang ada tak lagi orang yang perangai macam ni? Sila. Pertama sekali perkataan uzun di dalam bahasa Arab, terima kasih Ustaz Fazrul, dalam bahasa Arab adalah daripada artinya uzunun, kita pun belajar masa kecil uzunun telinga. Dan digunakan perkataan ulama mengatakan bahawa ia tashbih al-baligh, iaitu memberikan suatu perumpamaan yang sangat penuh dengan nilai sastra pada nak menunjukkan, mereka nak gambarkan Nabi ni kamu cakap apa je telinga dia dipasang. Okey, telinga dia dipasang. Dan tinggal pasang seolah-olah mereka nak memperlekeh Nabi. Minta maaf dengan bahasanya, kita pun tak ada gamak nak katakan Nabi gitu, lurus saja.
Okey. Dengar apa Kamu saja. cakap je. Kamu sumpah kat dia, saya tak boleh ikut perang pasal anak sakit. Nabi akan dengar, dia akan percaya. Kamu tak pergi perang, kamu kata sebab kamu sakit kaki, Nabi akan percaya. Dia seolah mengatakan Nabi ni lurus. Kamu cakap je, dia uzun, dia akan dengar saja apa yang kamu kata. Maksudnya dia tak adalah balas balik ke? Nabi tak ada balas balik. Nabi tak kata kamu tipu, kamu munafik. Tak. Itu, dan itu merupakan rahmat kepada umat Islam. Ya. Kalau tidak Sayyidina Umar habis pancung kepada semua nanti dah. Habis. Kan? Jadi uzun, maka itu adalah telinga. Maka dia kata dan itu adalah perkataan yang menyakiti Nabi SAW, iaitu untuk merendahkan, mengejek Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan lelaki yang menggelarkan Nabi begitu itu dikatakan namanya Al-Attab bin Qushair rahimahullah. Sebagaimana riwayat daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau mengatakan kepada sahabatnya, kamu cakap je kepada dia, dia akan benarkan apa je yang dia ucapkan. Dia akan benarkan, dia terima aja apa yang kamu cakap. Para ulama mengatakan mereka adalah Jallas bin Suwaid, yang mana Jallas ketika duduk dengan kawan-kawan dia kata jangan bongkar benda ni, nanti sampai kepada Nabi, sekarang Nabi tuduh kita begitu. Kemudian Jallas mengatakan, dia kata tidak, apa je yang sampai kepada Nabi dia akan benarkan. Kamu cakap je, sumpah je depan dia, bagi je alasan apa-apa. Sebab itu nanti di belakang nanti ada 3 orang sahabat, wa alas salasatil ladzina khulifu. Yang ni bila sampai depan Nabi dia jadi tak tergamak nak menipu di depan Nabi SAW. Adapun orang munafik, dia bagi je alasan, bagi je sumpah, buat je apa-apa untuk tidak mematuhi perintah baginda Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebagai suatu perkara besar. Kemudian Allah Taala sebutkan qul udhunu khairin lakum. Okey. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi dengar dan terima itu adalah sebenarnya baik untuk kalian. Okey. Tetapi kena ingat, bukan dengar sebarang dengar. Baginda ni yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Perkataan yu'min ni biasa kita terjemah beriman. Tetapi yu'min artinya yusaddiq, membenarkan. Sebagaimana dalam surah Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tidaklah engkau membenarkan perkataanku. Jadi di sini Nabi hanya mendengar perkataan benar yang datang daripada Allah, wahyu. Wa yu'minu lil mu'minin, dan Nabi hanya membenarkan apa yang disampaikan orang beriman. Kamu orang munafik, Nabi sebenarnya tak benarkan. Tapi Nabi tak katakan kamu bohong. Sebagai rahmat, wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'zuna Rasulullah. Orang-orang yang menyakiti Nabi dan mereka menyakiti Nabi dengan lidah mereka. Dia kata Nabi begini dengan perkataan begini, dan ini menunjukkan bahawa menyakiti Nabi hatta selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dosa besar. Dalilnya adalah lahum azabun alim. Dan setiap perkara yang diberikan tahdid, ancaman oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan perkara itu adalah dosa besar. Maka setiap perkara begitu. Jadi sahabat menyatakan zaman kita ada tak macam tu? Sebenarnya boleh kita kata banyak sekali orang yang bermuka seperti ini datang depan kita, dia kata cakaplah begitu, tetapi di belakangnya adalah lain. Dan watak munafik ni subhanallah, Allah menceritakan, dan surah ini selain At-Taubah dinamakan surah Al-Fadhihah. Ada juga ulama mengatakan surah Al-Hafarah, iaitu yang menggaul, mencungkil lagi sifat-sifat mereka. Bukan hanya pada perkataan mereka, bahkan perbuatan mereka dijelaskan oleh Allah dengan begitu teliti sekali. Jadi kalau kita lihat di zaman ini dengan segala sifat yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, ada lagi nanti dalam surah Al-Munafiqun, ada lagi dalam surah An-Nisa, kita dapat perkataan yang amat jelas pada menunjukkan watak-watak ini. Manusianya berbeza tetapi wataknya sama. Watak yang sama. Dan saya selalu ulang kepada kawan-kawan kita, kata kita belajar benda ini untuk kita nilai diri kita supaya kita tak ada sifat itu. Betul. Dan yang keduanya, kalau kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat berhati-hati mengikut step yang Al-Quran ajarkan. Betul. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Syafiq ya, menerangkan pada ayat yang ke-61 ini tentang bagaimana mereka orang munafik ni dia suka melabel kan. Dia gunakan perkataan untuk melabel, pasal dalam umat Islam dia tak suka melabel kan. Kalau dia nampak macam tak kena tu, dia tak cakap ya, tapi dia akan ajak lagi. Malah macam Nabi lah ya, dengar tu tak ada pula cakap penipu kan. Pasal bila keluar perkataan penipu itu, apatah lagi kalau daripada mulut Nabi kan, memang itu amatlah sebagai satu laknat sebenarnya. Betul. Kan. Jadi ini adalah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang munafik merasakan itu sebagai satu kelemahan. Betul. Kan, dia rasakan bahawa alah cakap je pada dia, senang je nak goreng dia kan. Senang nak goreng. Tapi sebenarnya ketika mendengar itu Nabi yastami'u lahu kan, dia mendengar betul-betul, tapi dalam masa yang sama Nabi memilih yang terbaik ya.
itu salah satu daripada ciri ulul albab yang ada di dalam al-Quran yang perlu kita ambil perhatian kan, agar kita dengar ya, tetapi kita bukan dengar terus terima. Betul. Tapi kita dengar itu menyaring untuk membenarkan Allah, membenarkan kepada orang beriman. Dan memang rahmat, betul rahmat lah kan. Kalau katakan kita ni, kalau saya lah kan, ada kesilapan cakap dengan Dr. Syafiq ke dengan mana-mana guru ke kan, dah silap tu kan. Tapi kalau katakan itu tak betul, ini kena betul, terus je kalau baca Quran tu macam Ustaz Tirmizi kalau mengajar anak murid, kalau salah dia punya makhraj dia terus dalam masa tu dia maratan ukhra kan, sekali lagi dia akan jadi takut untuk datang kepada cikgu tu. Pasal saya ada pengalaman lah jumpa seorang Pak Arab waktu dekat luar dulu belajar tu, dia suka maratan ukhra kan, kan alamak kan, tak datang lagi kelas kan. Okey, jadi rahmat betul ya dari segi akhlaknya bila mendengar, tetapi itu bukan tanda kelemahan ya, itu sebagai tanda, sebagai satu akhlak yang amat tinggi untuk kita sama-sama meraihkan. Lemah silap itu ada, tetapi jangan sampai diambil peluang pula, apatah lagi munafik ini mengutuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sampai ayat ataupun halaman 196 ini, mungkin Dr. Syafiq dalam masa seminit memberikan sedikit kesimpulan awal dua muka surat ini. Sebenarnya apa dua perkara yang perlu kita majukan, terutamalah kita nak masuk bulan Ramadan ini. Cadangan daripada Dr. Syafiq sebelum kita berehat, sambung lagi halaman selepas ini. Baik, untuk persiapan kita di Ramadan ya. Baik, saya bila kita melihat Ramadan boleh kita istilahkan sebagai bulan Al-Quranul Karim. Bulan yang kita memang betul-betul menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Imam Malik diriwayatkan bahawa beliau merupakan ulama hadis yang terkenal, guru kepada Imam Syafi'i, penyusun kitab Muwatta. Tetapi sampai sahaja bulan Ramadan diceritakan bahawa Imam Malik akan menyimpan kitab-kitab hadisnya di satu tempat. Dan beliau sepenuhnya menghadap kepada Al-Quran. Dan pada itu kita dapat melihat bahawa sunnah para salafus soleh sendiri menunjukkan bahawa sampai je bulan Ramadan seperti suatu perayaan besar mereka dengan Al-Quranul Karim pada membacanya dan mentadabbur segala isi kandungannya. Dan yakin serta percayalah Al-Quranul Karim adalah relevan dan valid pada setiap masa. Siapa yang menjadikannya panduan, dia akan hidup di dalam panduan dan terpandu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Dr. Syafiq. Maksudnya ini kita perlu merancang perayaan Quran pada bulan Ramadan ya. Mungkin kena susun jadual. Mungkin bagi yang sudah tertinggal 10 juzuk My Quran Time, susun balik satu hari tu, tengok balik mungkin 3 juzuk bagi setiap kalau ada 10 bahagi ini, dapatlah sekitar 10 hari dapat cover 3 juzuk ya. 60 muka surat tu cuba tengok balik, bergantunglah kepada kemampuan, tetapi maksudnya masanya ekstra Ustaz ya, masa ekstra lebihkan lagi, kerana kita nak jadikan ia sebagai betul-betul perayaan beribadah ya, dengan Al-Quran, dengan amalan-amalan yang menambahkan keakraban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus istiqamah setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati-hati kita semua daripada sifat-sifat munafik, dan bagaimana kita telah belajar macam mana step Nabi SAW begitu rahmat dalam mendepani orang-orang munafik, dan kita juga sebagai pengajaran untuk kita berhati-hati berdepan dengan golongan ini, dan pada masa yang sama kita jangan biarkan sifat itu ada dalam hati kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Safas itu. Ya, baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq pada hari ini. Kita sudah pun melihat mengulang kaji dua halaman, dan ini sebenarnya membongkar tentang ciri munafik yang kita bila tengok ayat-ayatnya dia memang menakutkan ya, pasal tak nak kita jadi biasa yang faham dulu munafik tu ada 4 ataupun 3 sifat tu kan, menipu, khianat ataupun gaduh panjang, pecah amanah. Tapi itu pendek sangat. Tapi yang ini dia bagi ya, Allah berikan peringatan ini, dan malah siap lagi orang munafik itu macam mana responnya itu pun di capture, ditangkap ya, dan direkodkan di dalam surah At-Taubah ini, yang menyebabkan dia macam tak boleh lari lah kan. Ketika mendengar ayat-ayat ini, dia menyebabkan hati rasa alamak jangan sampai orang sebelah tahu bahawa saya ada masa ataupun kadang-kadang terjatuh ke dalam sifat-sifat yang disampaikan di sini. Jadi ayat 64 yang dibacakan sebentar tadi pada halaman 197 menyambung kembali kepada apakah realiti ini. Allah menyatakan pada ayat 64, orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah memperolok-olok terhadap Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takutkan. Jadi menyambung lagi, psikologi orang munafik ini sebenarnya kalau kita tengok dalam ilmu psikologi, orang bercakap tentang personality test kan, ada bercakap tentang sanguine, tentang orang pandai bercakap, orang yang pendiam apa sebagainya, tetapi tak ada personality test bercakap tentang orang munafik. Kan ya, orang munafik ni dia bukan kajian psikologi lah, tak tahulah, mungkin bagi tuan-tuan yang pakar psikologi boleh nanti menyatakan kalau ada personality test untuk menentukan saya ni munafik ke tidak kan. Tetapi surah Taubah ini penuh dengan perkara tersebut. Kalau Ustaz boleh jelaskan tentang ayat 64 tu, apa sebenar yang dimaksudkan dengan yahzarul munafiqun, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Dalam ayat ini kita dapat melihat Allah Azza wa Jalla membongkar beberapa lagi sifat jiwa orang munafik. Antara yang paling ketara kita dapat melihat adalah mereka sentiasa dalam keadaan takut. Quran menggambarkan la ilaha illa wa la ilaha illa. Dia kata nak sokong orang beriman betul-betul ni, nanti orang musyrik tak bagi dana pula contohnya kan. Sokong orang musyrik, nanti dia berkata aku kafir pula. Jadi dia sentiasa dalam keadaan kebingungan. Allah Taala sebutkan begitu, muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Tetapi dalam ayat ini Allah Taala gambarkan lagi perkataan yahzarul munafiquna. Mereka sentiasa berada dalam keadaan takut, curiga kalau perancangan mereka itu terbongkar. Dan tentunya Allah telah bongkarkan kepada Nabi SAW. Tetapi rahmatnya Nabi kepada seluruh umat manusia adalah Nabi tidak mengatakan Umar ada munafik, ini munafik. Tetapi mereka sentiasa dihantui dengan ketakutan. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Mereka sangat-sangat khawatir kalau Allah Taala turunkan satu surah cerita pasal mereka, dan ternyata surah itu turun pun mereka menceritakan sifat mereka. Allah sebut dengan begitu detail, sampaikan dalam surah Al-Munafiqun dia punya dahsyat. Allah Taala cerita, Allah sebut wala ta'rifannahu fi lahnil qaul. Sampaikan kamu pasti boleh kenal dia dengan cara cakap dia. Cara cakap. Allah percakapan mereka tu Nabi boleh kenal mereka. Sampai ke tahap itu Allah Azza wa Jalla menyifatkan dan menggambarkan mereka. Jadi pastinya mereka takut kalau setiap satu mereka disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan kita juga boleh melihat psikologi orang munafik ini. Dia punya perasaan dia adalah sentiasa berada ragu terhadap janji Allah. Allah Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dia kata, apa yang Allah janji, apa yang Rasul janji ni, ini semua mainan-mainan belaka. Maknanya kalau kita kata Allah sebut janjikan begini, orang beriman akan dapat begini, hidup dalam keadaan begini, orang yang bersedekah akan begini, dia dalam dirinya, dia dalam meragui janji Allah dan Rasul. Nabi janjikan kemenangan tetapi mereka ragu. Sebab itu mereka kata kalau ikut betul-betul perang ni, kalau tak menang nanti rugi pula dengan yang ini. Kalau ikut yang ini, nanti yang ni pula kata aku begini. Dan munafik ini pula hadir pada saat Islam menang.
Islam menguasai wilayah. Boleh dapat banyak untung. Boleh dapat banyak untung. Ada kemaslahatan peribadi kan, dapat projek itu ke, dapat dana itu ke, dapat ini ke. Jadi dia kata kalau yang ni tak dapat ini, tapi kalau lawan ni takut dia pula menang nanti kan. Dia kalau kefahaman ini ada orang gunakan ketika dia menganalisis kepada pelbagai parti politik ataupun pelbagai organisasi ke apa ke. Dia sah ke guna kaedah itu ataupun macam mana tu Ustaz? Kita mengambil panduan secara umum boleh, tetapi kita jangan menspesifikasikan kerana kita tidak disuruh untuk hang munafik kan. Tapi kita mengambil secara umum supaya apa? Supaya kita dapat berhati-hati dengan setiap tindakan yang kita hadapi di depan, kerana Allah Taala menjadikan Quran bukan sebagai bacaan semata-mata. Okey, walaupun bacaan ustaz mendamaikan, itu satu rahmat dah kan kepada kita, tetapi hudan lil muttaqin. Dalam setiap langkah kamu Al-Quran memberikan petunjuknya. Maka dalam konteks ini panduan umum tanpa kita nak letakkan spesifik. Kamu terus ada begitu. Jadi kita khawatir kita salah meletakkan sifat tersebut. Sebab itu ulama mengatakan munafik ini kita boleh istilahkan ada dua jenis. Satu munafik i'tiqadi dan yang kedua munafik amali. Adapun yang i'tiqadi yang kita ceritakan sekarang ni. Memang dalam hatinya menyembunyikan kekafiran, benci Allah, benci Rasul, benci orang beriman. Tetapi zahirkan dengan pakaiannya. Dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul ni orangnya handsome, cantik, cakapnya pun fasih, tetapi di dalam dirinya menyembunyikan sebesar-besar kekufuran dan kebencian kepada Allah dan Rasul. Dan ada yang kedua munafik amali. Yang ni kita jangan terus kata hang munafik macam dalam Quran lahum adzabun alim, dah jangan dulu. Kenapa? Kerana dia memiliki beberapa karakter yang karakter itu boleh masih untuk diubah. Seperti yang kita sebut iza haddatsa kadzaba, kalau cakap bohong, wa iza wa'ada akhlafa. Jangan kawan untuk bohong baru sekali kita kata munafik lah. Munafik. So, bahkan dalam Quran orang munafik ini azabnya lebih dahsyat daripada orang kafir. Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Asfal. Kalau oven masak kek tu yang paling bawah. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Bawah sekali tu. Kerana kalau orang kafir dia sekadar kufur kepada Allah. Jelas. Habis. Orang Islam pun tengok, okey dah. Orang munafik dia berada hidup dengan orang Islam, kahwin dengan orang Islam, dia melakukan tipu daya kepada orang Islam. Tu kira macam duri dalam daging. Duri dalam daging. Kalau kita tengok kejatuhan Empire Osmaniyah sendiri, kejatuhan Spanyol sendiri macam kan. Tali baruk semua dengan tali baru, duri dalam daging. Yukhadi'un Allah wa Rasul. Mereka main dengan Allah, Rasul, orang beriman pun dia mainkan. Jadi dia macam buat dua kesalahan besar. Dalamnya kufur dah, luarnya mainkan orang. Jadi ini satu perkara yang kita mohon kepada Allah, semoga Allah pelihara kita semua daripadanya, insya-Allah. Baik, ini adalah pencerahan tentang psikologi orang munafik yang sebenarnya amat penting. Kalau dalam surah Taubah ini memang diberikan perhatian, malah lebih daripada itu ialah bercakap tentang orang munafik ini dia tersilap prioriti, keutamaan ya. Dia memilih dunia dan dia rasa macam kalau pihak ini ada dapat manfaat, pihak ni dapat manfaat, dia pergilah ke tempat situ. Tetapi kalau apabila kita fokuskan kepada akhirat, maka keutamaan kita itu jelas, menyebabkan kalau dekat sini saya tak dapat pun tak apalah ya. Yang penting ialah saya bersama dengan kebenaran. Dan inilah yang disampaikan sebentar tadi. Walaupun dalam kehidupan kita berasa takut tu ada juga. Betul. Kan, tapi kalau takut kerana kita nak mencari dunia dengan takut kerana kita nak mencari akhirat, dua takut yang memang berbeza ya, berbeza. Takut mencari akhirat itu menyebabkan kita perjuangkan kebenaran, tapi takut cari dunia ni kalau perlu menipu, kalau perlu sembunyi letak bawah meja ke, ataupun rancang 3-4 langkah untuk pastikan kita tak ditangkap bersalah. Itu juga adalah takut, tapi takut itu adalah tak berbaloi dalam perjuangan kita dipinjamkan 60-70 tahun hidup kita Ustaz ya. Jadi ini adalah pelajaran halaman 197, dan kita nak lihat bagaimana pula ciri orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-71. Ya, ini Allah buatkan perbandingan orang yang tidak mengambil pelajaran daripada kaum-kaum terdahulu, Nuh, Ad, Samud, tapi ada kumpulan yang betul-betul menjaga iman pada ayat 71. Kita baca bersama dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, kita terus pada ayat yang ke-71 untuk kita melihat pada makna-makna pada ayat ini juga, untuk kita mengambil pengajaran bagaimana orang-orang beriman dan kita dibersihkan daripada ciri orang-orang munafik yang biasalah ada dua color, dalam lain, luar lain. Yang bahaya tu, masya-Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatu
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian daripada mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh membuat makruf dan mencegah daripada kemungkaran, mendirikan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah ciri orang yang beriman. Kalau boleh Ustaz menyatakan ataupun kongsikan sikit mengapa ciri-ciri ini penting. Apatah lagi bila ada perkataan sayarhamuhumullah, ya ada sa dekat situ kan. Kalau katakan ulaika yarhumuhumullah ni kira macam dah confirm tu, tapi ada sa tu, kalau boleh dijelaskan agar dapat kita memahatkan dalam diri kita apa yang perlu dibuat agar terelak daripada menjadi kumpulan orang-orang yang nifaq yang dinyatakan dalam surah Taubah. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Di dalam ayat yang ke-71 Allah menceritakan sifat yang berlawanan dengan sifat yang kita bicarakan tadi, iaitu sifat munafikin, dan kita mohon kepada Allah semoga kita disifatkan Allah dengan sifat ini dan kita semua mendapat rahmat daripada Allah. Allah menyebut wal mu'minuna wal mu'minat, orang beriman lelaki dan orang beriman ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka itu menjadi awliya dengan sebahagian yang lain. Di sini ada satu perkara yang menarik, Azul, ya. Kalau kita tengok muka sebelah je tanpa kita perlu analisa, Allah sebut dalam ayat 67 al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Di sini ba'duhum awliya'u ba'd. Ada beza perkataan awliya. Jadi di situ orang munafik lelaki perempuan dia saling bantu membantu. Tetapi di sini orang beriman lelaki dan beriman perempuan sebahagian mereka menjadi wali bagi sebahagian yang lain. Apa makna awliya? Awliya ini para ulama menceritakan tentang makna wali sebagaimana Syekh Said Hawa telah menjelaskan dengan begitu baik sekali dalam perkara makna wala. Mereka mengatakan wala ataupun awliya di perkataan wali, iaitu wala artinya adalah mahabbah, nusrah dan juga membantu dan memenangkan. Iaitu apa? Orang beriman lelaki dan orang beriman mereka memiliki suatu kasih sayang di antara mereka. Okey, kemudian dia ada nusrah, saling memenangkan apa tujuan kita nak capai. Dia saling dengan ukhuwah yang kuat tadi. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, mereka mengatakan qulubuhum muttahidah. Hati orang beriman lelaki perempuan ni satu dengan tujuan yang satu. Tapi orang munafik mereka ramai dengan satu kepentingan tapi mimpi lain-lain atau cita-cita lain-lain. Mereka mungkin kata kita jayakan misi ini. Tetapi setiap orang itu ada agenda masing-masing. Ada dia punya. Kadang-kadang dah sampai tengah jalan, dia tolak kawan tu, dia pergi lain. Tapi orang yang beriman, subhanallah, Allah Ta'ala gambarkan mereka, hati mereka bersatu. Okey, jadi ini menunjukkan apa? Mereka saling berkasih sayang. Mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu. Dan ini merupakan sifat. Dan wala atau awliya juga memberikan makna ketaatan dengan penuh keikhlasan. Iaitu orang yang beriman, saat mereka ada ketua mereka, mereka taat dengan penuh taat dan ikhlas bersama dengan kasih sayang yang ada padanya. Bukan istilahnya tak betul dia kata buat ini, buat ni. Walaupun mengingkari syarak, tetap dilakukan. Tidak begitu. Tetapi wala adalah taat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh nusrah, bersemangat untuk membantunya. Bahkan Said Hawa mengatakan lebih, irtibatul masir bil masir. Apa je berlaku kepada orang yang beriman, dia tetap teguh bersama dengan orang yang beriman. Itu. Awliya ubak. Jadi di sini sudah membezakan jiwa orang beriman itu satu, bersama dan saling berkasih sayang. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah menceritakan keistimewaan dan sifat mereka itu apa dia? Mereka selalu menyuruh kepada perkara yang baik
ulama tafsir mengatakan ma'ruf ini adalah mengisahkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Wa yanhauna 'anil munkar, Ibnu Aliyah mengatakan bahawa wa yanhauna, bila disebut munkar dalam Quran, mereka mengatakan semua penyembahan terhadap berhala dan juga syaitan. Jadi semua perkara yang bawa kepada jahanamnya akidah adalah perkara munkar. Jadi orang beriman ni dalam hidup dia ada satu benda, iaitu selalu ajak manusia dan masyarakat untuk kita buat benda baik. Jayakan misi baik. Macam kita ni lah baca Quran, ajak orang tadabbur Quran, ajak orang ke masjid. Jadi semua benda yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, orang beriman akan segera untuk melaksanakannya. Tetapi beza orang munafik dalam ayat yang tadi, ya'muruna bil munkar. Benda-benda yang bersifat munkar, pesta ke apa ke, dia pula yang terkedepan untuk menjayakannya. Tapi wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau benda baik, nanti dulu, tangguh dulu, itu dan ini. Jadi itu beza kedua sifat yang Allah Azza wa Jalla letakkan dalam sebelah-sebelah saja muka suratnya. Subhanallah. Dia ada kat sebelah sana jangan benderma, dekat sini ada zakat. Ya. Kan. Tapi menarik je ayat ini Ustaz ni, di hujung tu dia ada, ataupun di tengah tu ada perkataan wa yuti'ullah wa rasuluh wa rasulah kan. Biasanya cakap taat pada Allah dan Rasul ni peringkat awal kan. Tapi ini diletak kat ujung pula. Dia macam ayat surah Ali Imran itu yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kan. Keimanan pada Allah tu letak dekat nombor 3. Ada. Baik, terima kasih atas soalan ni. Ada jenis ayat Quran yang meletakkan yang awal itu adalah makna priority. Tetapi dalam ayat ini bukan maknanya taat Allah itu di belakang, tak. Tetapi maknanya apa? Setelah dimention mukminun, mereka mesti beriman kepada Allah. Iaitu mentasdik, membenarkannya. Bukan bermakna mentaati Allah itu benda yang dikesampingkan, tidak sekali-kali begitu. Bahkan taat kepada Allah lah menjadikan dia solat. Taat kepada Allah lah menjadikan dia menunaikan zakat. Okey, tapi ayat itu ingin menjelaskan lagi bahawa Allah Azza wa Jalla dan mentaatinya merupakan suatu kepentingan yang takkan boleh orang itu mendapat rahmat melainkan dengan jalan ketaatan kepada Allah. Maknanya sekadar beriktikad tanpa melaksanakan perintah dengan taat itu adalah tidak boleh. Maksudnya dia solat dengan iktikad niat taat baru dapat rahmat. Ya, kan? Pasal ada juga orang yang solat pasal dia nak dapat projek 10 juta kan. Jadi itu bukan taat pada Allah tu kan. Dia niat lain kan. Sangat menarik sahabat sekalian ya. Kalau kita sambung tadi ayat tadi kan, wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah. Allah sebut dan mereka mendirikan solat, tapi dalam zakat menunaikan zakat. Kenapa dalam sembahyang tak sebut tunaikan sembahyang? Tapi disebut mendirikan salat. Artinya beza orang beriman dan orang munafik dalam melakukan salat. Orang beriman yuqimus salah. Dia sedar Dia sedar. Kalau kita contoh berdiri ya, kita susun tulang-tulang kita susun rapi, cantik, kemas. Maknanya orang yang salat, beriman salat dengan segala adab zahir, adab batin. Dengan segala rukun dan sunat yang dijaga dengan baik. Tapi cuba tengok orang munafik. Allah sebut apa? Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala. Mereka sembahyang juga, tetapi tunaikan saja. Tunai je. Macam kita bayar zakat kan begini. Dah habis, selesai. Tetapi orang beriman dia solat dengan penuh ada khusyuknya, dengan penuh tertibnya. Jadi di sini sudah menunjukkan perbezaan. Artinya rahmat datang kepada orang yang memelihara solat dengan solat yang sebenar. Adapun orang munafik wahum kusala, sembahyang juga tapi asal orang tak kata aku sudahlah. Yalah. Kalau ramai-ramai sembahyang. Nanti bapak mertua cakap apa pula nanti kan, tak solat. Depan bapak mertua semua 4 rakaat jadinya. Okey begitu. Kan. Subhanallah. Allahu akbar. Jadi ini adalah sifat orang yang mendapat rahmat dan perkataan sa tadi, sayarfumullah tu kalau Ustaz boleh cerita sikit kenapa ada sa dekat situ. Setelah disebutkan segala sifat-sifat tadi, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan merekalah orang yang akan dirahmati Allah. Artinya apa? Apabila kalian melengkapi sifat-sifat itu, maka datang kerahmatan Allah ke atas kalian. Cuma saya mungkin nak sentuh sikit kalau dibenarkan ya, untuk kita lihat makna rahmat itu. Terkadang orang maknakan rahmat ni Allah rahmatilah saya. Tetapi sebenarnya dalam Quran perkataan rahmat itu sendiri memberikan banyak makna atau memberikan banyak makna yang boleh kita amati. Kalau dalam firman Allah Azza wa Jalla, ulaika sayarhamuhumullah, rahmah itu boleh makna dengan makna kemenangan. Allah Ta'ala sebut arada bikum rahmah, kan? Apabila Allah menghendaki rahmat, rahmat artinya kemenangan. Kan? Begitu juga kemenangan di mana? Di dunia ke akhirat? Di dunia dalam peperangan. Arada bikum rahmah, untuk Allah menghendaki kemenangan kepada kamu. Dan boleh juga rahmat dengan makna maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah sebut la taqnatu min rahmatillah. Itu jangan kamu putus asa daripada keampunan Allah. Teruskan. Okey.
Jadi boleh kita maknakan di sini, mereka orang yang mungkin diampunkan Allah dengan perbuatan baik mereka. Maknanya orang yang beriman selalu dalam proses pembersihan daripada Allah. Selalu dibersihkan Allah, disucikan oleh Allah. Boleh juga dimaknakan, yang saya rasa ini adalah paling dominan dilakukan oleh orang kita, rahmat dengan makna mawaddah. Iaitu kasih sayang, iaitu Allah sayang dia. Dan tuan-tuan, rahmat ni bukan benda kecil. Sebab itu Ashabul Kahfi ketika dia min ladunka rahmah. Dia pohon rahmat daripada yang Allah. nak ada rahmat. Dia nak Allah dalam tekanan luar dia itu, dalam gua itu dia minta kepada Allah kasih sayang Allah. Dan subhanallah, melebihi adat 300 tahun lebih tidur tak mati, rahmat daripada Allah. Jadi kita begitu. Maksudnya dalam keadaan PKP, dalam keadaan galau yang ada, dalam hati ada taman lagi ya. Jadi sebabkan rahmat Allah turun ya. Okey, masya-Allah. Rahmat bainahum. Masya-Allah, itu adalah yang disebut tadi itu mengundang rahmat Allah Taala lah. Ya, bila kita bersifat dengan sifat ini, solat dengan solat yang betul, tunaikan zakat, harta yang wajib, kemudian taat Allah dan Rasul, amar ma'ruf nahi munkar, orang itu sentiasa hidup dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Okey, ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak dapat rahmat tu? Saya nak Allah rahmat tapi nak dapat ni ada cara dia. Ini cara ni yang kita doa pada Allah SWT agar Allah pimpin kita dengan menjadi orang yang sentiasa diberi rahmat. Kita bersama dengan Ustaz Dr. Syafiq untuk memimpin doa akhir kita, memohon agar kita diberikan rahmat oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa anak-anak murid kami, dan ampunkanlah dosa seluruh orang mukmin yang lelaki dan juga perempuan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon dengan segala sifat-sifat-Mu yang mulia, ya Allah. Jauhilah kami daripada segala sifat munafikin, ya Allah. Sucikanlah hati kami daripada segala sifat nifaq, dan jadikanlah amalan-amalan kami ikhlas kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang beriman saling berkasih sayang kerana-Mu, ya Allah. Saling bersatu padu dan bertolong menolong kerana-Mu, ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami, ya Allah, akan kejayaan di dunia, mendapat kemenangan, dan kejayaan di akhirat, mendapat syurga-Mu, ya Allah. Bimbinglah hati kami, bimbinglah diri kami untuk sentiasa mentaati-Mu, ya Allah. Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Cintakanlah kami kepada keimanan, dan hiasilah iman di dalam diri kami, ya Allah. Dan jauhilah kami daripada segala kekafiran, kefasikan dan juga kemaksiatan, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Dr. Syafiq sebentar tadi, dan kita mengucapkan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syafiq hadir pada My Quran Time bersama dengan tuan-tuan, dan kita doa agar Allah merahmati kita jauh daripada sifat munafik yang disampaikan dalam surah At-Taubah. Inilah kesedaran yang ingin kita lebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu platform tuan-tuan boleh menyumbang, tuan-tuan boleh menyumbang idea, jaringan bagaimana lagi ingin dilaksanakan kempen-kempen nilai kesedaran Al-Quran agar masyarakat betul-betul menjadi orang beriman yang committed pada perjuangan membawa ke kebenaran. InsyaAllah kita bertemu kembali pada jam 5 petang, ulangan pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus mendapat rahmat, terus memohon rahmat daripada Allah pada setiap masa. Jadi kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.